Tentera akan bantu polis untuk pastikan rakyat patuhi perintah kawalan pergerakan. JAIS tangguh semua urusan permohonan perkahwinan dan akad nikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita TV9 malam ini dimulakan dengan titah yang di-Pertuan Agong sempena Perintah Kawalan Pergerakan berikutan wabak COVID-19. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru agar semua lapisan rakyat mematuhi arahan yang dikeluarkan kerajaan agar penularan wabak COVID-19 dapat dibendung. Ikuti perutusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Saya juga minta batalkan hasrat untuk balik kampung. Jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Kepada ibu bapa pengantin, tangguhkan dahulu majlis kenduri sehingga keadaan beransur pulih. Saya nasihatkan juga agar rakyat jangan panik kerana bekalan barang keperluan telah dijamin cukup oleh pihak kerajaan. Rakyat juga jangan suka menyebar berita palsu. Dan yang paling penting, jagalah kebersihan diri. Kerap membasuh tangan, guna hand sanitizer dan pakai topeng muka serta amalkan penjarakan sosial ataupun social distancing. Marilah kita bersama memainkan peranan membantu membendung wabak ini, insya-Allah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mencemar duli meninjau pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar ibu kota hari ini. Baginda yang memandu sendiri kenderaan dengan ditemani Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah turut meninjau sekatan jalan raya polis. Antara lokasi yang baginda lalui termasuk di Jalan Semantan, Seri Hartamas, Lok Yu, Ampang serta meronda di sekitar Jalan Bukit Tar, Bukit Bintang, Sultan Ismail dan KLCC. Pemerhatian baginda mendapati masih banyak lagi kenderaan dan berharap ia dapat dikurangkan kerana titahnya Perintah Kawalan Pergerakan untuk kebaikan bersama masyarakat dan Malaysia khususnya di Kuala Lumpur. Video itu disiarkan menerusi akaun Instagram Istana Negara. Baginda turut menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua petugas yang bertungkus lumus membendung wabak COVID-19. Terima kasihlah kepada pihak polis ya. Jalan tugas saya kita di tiga roadblock Semantan, Masara ke Patan. Agak-agak bantulah. Nasihatkan orang ya. Nasihatkan yang supaya tak guna hentikan jalan. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menangguhkan semua majlis akad nikah di negeri itu sehingga 31 Mac. Arahan terbaru itu terpaksa dilakukan selepas beberapa juru nikahnya terpaksa dikuarantin selepas melaksanakan akad nikah. Pengarah JAIS Muhammad Syahizan Ahmad berkata pihaknya turut menangguhkan sebarang urusan permohonan kebenaran berkahwin sehingga Perintah Kawalan Pergerakan tamat. Mana-mana pihak yang terlibat dengan arahan terbaru ini diminta menghubungi penolong pendaftar perkahwinan atau juru nikah yang telah ditetapkan untuk urusan selanjutnya.
Justru katanya bagi majlis akad nikah selepas perintah kawalan berakhir pula, pihak terlibat perlu mematuhi tata cara pelaksanaan majlis akad nikah di negeri Selangor seperti yang ditetapkan sehingga 17 April ini. Tata cara itu katanya adalah dengan tidak melaksanakan majlis akad nikah di masjid dan surau seperti mana yang dititahkan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 17 Mac lepas. Majlis akad nikah haruslah antara lain dilaksanakan tidak melebihi 20 minit termasuk khutbah nikah. Sementara akad nikah dilakukan tanpa berjabat tangan antara pengantin lelaki dengan wali atau juru nikah. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM akan dikerahkan bagi membantu polis memantau pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan bermula Ahad ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Menteri Pertahanan yang juga Menteri Kanan bagi Kluster Keselamatan MKN, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata dengan bantuan tentera, beliau yakin Perintah Kawalan akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut Datuk Seri Ismail, berdasarkan laporan polis, terdapat peningkatan peratusan pematuhan rakyat semalam berbanding pada hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun masih terdapat beberapa insiden membabitkan orang ramai yang tidak mengendahkan arahan polis untuk bersurai. Bahawa pihak polis sebenarnya boleh menggunakan akta polis sendiri untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap rakyat yang berdegil. Tetapi seperti yang kita telah pun maklumkan, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa di dalam peringkat awal ini kita cuma menasihat dan tindakan yang berhemah dilakukan. Walau bagaimanapun pihak polis memaklumkan bahawa akhirnya apabila sampai ke tahap tidak boleh berkompromi dengan cara nasihat, maka tindakan undang-undang akan digunakan. Tambah beliau, penglibatan tentera dalam usaha kawalan pergerakan itu adalah di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang mana Menteri Kesihatan boleh memberi kuasa kepada mana-mana agensi untuk melaksanakan peraturan berkaitan. Selain itu, tegas beliau, kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk mengisytiharkan darurat seperti yang ditularkan di media sosial semalam. Sementara itu, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura akan meneruskan pekerjaan masing-masing di Republik itu. Keputusan itu dicapai selepas kerajaan Singapura bersetuju untuk menyediakan tempat tinggal selama 2 minggu kepada pekerja terlibat. Jadi mereka akan ke Singapura, akan tinggal di tempat tinggal yang disediakan, dan apabila balik ke Malaysia, pihak Singapura akan membuat saringan bagi memastikan dari segi tahap kesihatan mereka. Jadi itu antara yang dibincangkan dan dipersetujui oleh Singapura dengan Malaysia dari segi penghantaran produk-produk makanan seperti biasa diteruskan. Cuma pemandu itu akan disaring setiap kali keluar dan masuk, dan semuanya akan ditanggung oleh kerajaan Singapura. Tambahnya, 2 jawatan kuasa akan diwujudkan, iaitu jawatan kuasa bersama antara Malaysia dan Singapura di peringkat menteri dan dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan kedua-dua negara. Kepada semua rakyat Malaysia yang saya percaya, Arahan penangguhan solat Jumaat selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkat kuasa mulai Rabu lalu hingga 31 Mac ini dipatuhi. Tinjauan di Masjid Negara Kuala Lumpur mendapati orang ramai akur dengan arahan bagi mengekang penularan COVID-19 dengan tidak berkunjung ke masjid atau tempat ibadah. Pengurusan masjid turut menampal notis memaklumkan mengenai penutupan Masjid Negara. Notis itu bukan sahaja untuk rakyat Malaysia, malah pelancong juga tidak dibenarkan masuk secara berkumpulan. Kawalan ketat dilakukan oleh pihak pengurusan masjid termasuk pengawasan rakaman litar tertutup CCTV bagi memastikan pengunjung mengikuti arahan itu. Terdahulu, mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 15 Mac lalu mengambil ketetapan semua aktiviti di masjid dan surau termasuk solat Jumaat dan solat berjemaah ditangguhkan bermula 17 hingga 26 Mac ini. Di Kuala Terengganu, tinjauan di 2 masjid iaitu Masjid Al-Muqtafi Billah Shah dan Masjid Terapung mendapati semua pintu masuk utama ke masjid diletakkan notis memaklumkan penutupan. Notis penutupan itu membabitkan kesemua aktiviti agama termasuklah membatalkan solat jemaah dan solat jemaat.
Ia juga selaras pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari yang akan berakhir pada 31 Mac 2020. Bagaimanapun, azan masih dilaungkan pada setiap waktu solat di masjid dan surau sepanjang tempoh tersebut. Harga runcit RON 95 turun 38 sen kepada RM1.44 seliter, paras terendah sejak diperkenalkan pada 2009. Manakala RON 97 turun 36 sen kepada RM1.74 seliter. Diesel pula susut 12 sen kepada RM1.75 seliter. Harga baharu produk petroleum itu berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 27 Mac depan. Ketika ini, harga minyak mentah global didagangkan pada $30.70 Amerika setong. Untuk rekod harga terendah RON 95 yang pernah dicatatkan adalah RM1.60 pada Mac 2016. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negara ini sudah mencecah 1,030 kes apabila 130 kes baru dilaporkan hari ini. Daripada kes baru itu, 48 kes berkaitan kluster perhimpunan tablik di Masjid Jami' Seri Petaling Ibu Negara yang berlangsung dari 27 Februari hingga 3 Mac lalu. Perkembangan itu dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan media. 12 kes dilapor pulih dan dibenarkan keluar dari hospital hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari COVID-19 sebanyak 87 kes. Sehingga kini, 26 kes positif COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Semua perniagaan trak makanan di wilayah persekutuan tidak dibenarkan beroperasi serta-merta sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya terpaksa membatalkan kebenaran itu kerana ia menjadi tarikan pembeli berkumpul. Tetapi daripada observation kita, operasi food truck di wilayah persekutuan itu diletakkan dengan jumlah yang banyak di satu-satu tempat sampai 30-40, menyebabkan dia draw crowd yang ramai dan itu defeat the purpose ataupun bercanggah dengan kawalan pergerakan. Beliau yang ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN wilayah persekutuan menjelaskan perkara itu turut dipersetujui pemilik trak makanan. Pada masa yang sama, Tan Sri Anwar turut menasihati orang ramai supaya tidak membawa ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak ketika membeli barang keperluan di pasaraya. Seorang lelaki dipercayai terbabit dengan kumpulan tablik yang menyertai perhimpunan di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur bulan lalu dibawa menjalani pemeriksaan ke Klinik Kesihatan Bandar Alostar hari ini. Lelaki berusia sekitar 30-an itu dikatakan tidak pernah menjalani pemeriksaan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan selepas pulang dari perhimpunan itu. Difahamkan lelaki itu dikatakan tinggal seorang di rumahnya selepas pulang dari Kuala Lumpur sejak 1 Mac lalu. Dikatakan turut menunaikan solat dan bacaan Yasin di masjid di sekitar Bandaraya Alostar. Sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star tiba di rumah lelaki itu di Jalan Tanjung Bendahara kira-kira 10.30 pagi tadi selepas menerima maklumat berhubung kes itu. Lelaki itu pada mulanya mendakwa pernah menjalani rawatan di hospital namun gagal menunjukkan sebarang dokumen atau surat doktor. Berikutan itu, lelaki itu menunggang motosikal itu diiringi 2 buah kenderaan polis menuju ke hospital. Turut serta di lokasi 2 pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Muhammad Rozi berkata pihaknya sedang mengesan mereka yang terbabit dalam kumpulan tablik di daerah ini dan meminta mereka menjalani pemeriksaan untuk mengelak dari penularan wabak COVID-19. 4,000 guru takmir Masjid Lantikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menikmati bayaran allowance penuh sebanyak RM800. Timbalan Ketua Pengarah JAKIM Hakimah Muhammad Yusof berkata allowance itu diterima walaupun sesi pembelajaran tidak dapat diadakan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, pembayaran allowance penuh itu telah dipersetujui Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Hakimah berkata ia merupakan sebahagian inisiatif #Musaadah COVID-19 bagi meringankan beban pihak yang terjejas akibat wabak COVID-19. Bagi memastikan perintah kawalan pergerakan dipatuhi orang awam bagi membendung penularan wabak COVID-19, Jabatan Penerangan Daerah Hulu Langat bekerjasama dengan pasukan Polis IPD Ampang Jaya bekerjasama membuat hebahan di 5 kawasan di Ampang. Ini adalah inisiatif yang dilakukan Jabatan Penerangan selaras arahan kerajaan negeri dalam membantu mengembling tenaga dan usaha mencegah penularan wabak COVID-19. 4 bahasa digunakan iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin dalam hebahan tersebut. Jabatan Penerangan telah memulakan gerak kerja hebahan umum ini untuk memastikan rakyat kita duduk di rumah seperti mana arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Tujuan dan matlamatnya ialah untuk memastikan supaya rantaian penularan itu dapat dihentikan dengan tidak adanya perhimpunan dan perkumpulan orang beramai-ramai. Hebahan itu dibuat di kawasan-kawasan tumpuan seperti premis perniagaan, taman perumahan, kampung dan sebagainya. So kalau diperhatikan ada juga yang peruncit-peruncit yang dibenarkan untuk berniaga tetapi langkah-langkah pencegahan tidak dibuat oleh mereka. So saya dan juga bersama dengan pihak Jabatan Penerangan Selangor kita bersama-sama berganding bahu untuk memberi nasihat daripada pintu ke pintu dan juga orang awam yang dilihat berkeliaran untuk memberi nasihat. Hebahan kini dipergiatkan secara berterusan di setiap daerah di seluruh negara. Pihak berkuasa juga menyeru agar tidak menyebarkan berita palsu berhubung COVID-19 agar orang awam tidak panik. Jika di sesetengah tempat masih ramai yang memandang ringan perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan, berbeza pula yang dilakukan penduduk 300 orang asli suku Jakun dari Kampung Sayong Pinang, Kota Tinggi, Johor yang mengambil inisiatif mengawal laluan keluar masuk ke kampung berkenaan sejak semalam bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Sebelum ini, penduduk menggunakan kalvert untuk mengawal laluan, namun terpaksa dialihkan atas nasihat pihak berkuasa. Patuh kepada arahan itu, penduduk mengambil pendekatan lain dengan membuat kawalan dengan menggunakan tong drum. Kerisauan takut virus masuk dekat kampung lah. Dapat kita menghindarilah sebelum benda itu terjadi, jadi kita jaga-jagalah. Kita buat sekatan lah dekat sini. Takut orang luar nanti dia suka-suka sewenang-wenangnya masuk. Itu langkah pencegahan daripada kami belia. Walaupun belia kampung sebelah hadir datang untuk melawat, jadi mereka kena cuci tangan dan kami ada buat sekatan. Kami belia ada sediakan cuci tangan dan peringatan dan itu adalah pencegahan daripada kami belia. Ada 3 pencegahan, duduk di rumah, kerap cuci tangan dan kekal jarak 1 meter. Usaha penduduk kampung berkenaan menutup jalan menggunakan kalvert tular di media sosial dan mendapat reaksi positif daripada pengguna laman sosial. Rata-rata netizen kagum dengan kegigihan masyarakat orang asli, lalu menyatakan bahawa tindakan mereka sepatutnya dijadikan contoh dan diberi pujian. Kerajaan mengumumkan diskaun bil elektrik akan diberi kepada semua pengguna bagi tempoh 6 bulan bermula 1 April hingga 30 September. Ia membabitkan diskaun 2% kepada pengguna domestik, komersial, industri dan pertanian. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Syamsul Anwar Nasarah berkata ia bagi membantu meringankan beban rakyat dalam keadaan ekonomi negara mencabar berikutan kesan penularan wabak COVID-19. Kerajaan turut bersetuju untuk memberi diskaun 15% bagi penggunaan elektrik kepada 6 sektor perniagaan terpilih. Ini termasuk hotel, agensi pelancongan, kompleks membeli belah, pusat konvensyen, taman tema dan pejabat syarikat penerbangan tempatan. Ia melibatkan kira-kira 10,000 pemilik akaun terpilih yang mengguna pakai tarif perdagangan sahaja. Manfaat itu juga akan dinikmati pengguna komersial, industri dan pertanian dengan memperoleh 2% diskaun dalam tempoh yang sama. Kos pemberian diskaun bil elektrik ini akan ditampung kerajaan melalui dana kumpulan wang industri elektrik bagi Semenanjung, manakala Sabah dan Sarawak pula ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Puan dan saya harap
seluruh rakyat di Malaysia patuh kepada arahan supaya kita ada ini partial lock-in ini. Bukan balik ke kampung, bukan tinggal di kampung, tapi tinggal di tempat mana kita ada sekarang ni. Tak bawa balik ke kampung, kerana kalau kita balik ke kampung seolah-olah kita bercuti, mungkin kita bawa penyakit ini ke kampung. Dan di kampung kita tak jaga diri, kita bersalam-salaman, orang kampung pula akan dapat sakit ni. Oleh itu janganlah balik ke kampung. Tinggal di mana kita berada di Kuala Lumpur ini, tetapi jangan keluar dan asingkan diri daripada orang lain. Sekian, terima kasih. Laporan sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan kesemua 21 pemain dan 7 jurulatih yang pulang ke tanah air selepas beraksi di kejohanan All England baru-baru ini bebas daripada simptom COVID-19. Bagaimanapun, pemain-pemain kebangsaan akan terus mematuhi perintah kawalan pergerakan. Ujian negatif buat semua pemain yang beraksi di All England diumumkan BAM menerusi satu kenyataan siang tadi. Sejak mereka pulang ke tanah air Isnin lalu, semua pemain dan jurulatih terbabit mengikuti garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka menjalani proses kuarantin selama 14 hari di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara. Antara pemain yang dikuarantinkan, Lee Zijia, Aaron Chia, Soh Wui Yik, Nur Izzuddin Rumsani, Goh Zhefei, Sonia Chia, Chow Mei Kwan, Lee Meng Yan, Vivian Ho serta Yap Cheng Wen. Manakala jurulatih terdiri daripada Datuk Tay Siu Bok, Rosman Razak dan Chey Yu Hiu selain pengarah kejurulatihan BAM Wong Chung Han. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan masuk hari ketiga. Ketua Jurulatih Bola Sepak Kebangsaan Tan Cheng Ho berharap pemain negara kekal berdisiplin dengan membuat latihan sendiri di rumah. Match ini sepatutnya pasukan Harimau Malaya mengharungi kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Namun susulan pengumuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bersetuju menangguhkan semua aksi kelayakan bulan Mac hingga Jun ke tarikh yang akan diumumkan kelak. Saya di sini ingin menyuruh kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penyokong-penyokong Harimau Malaya supaya mematuhi arahan kerajaan, duduk di rumah, jangan keluar, stay at home and be safe. Penangguhan itu membabitkan 3 perlawanan kumpulan G. Malaysia sepatutnya menentang UAE di Dubai pada 26 Mac ini. Serta aksi bertemu Vietnam di Bukit Jalil pada 31 Mac dan menentang Thailand di Bangkok pada 9 Jun. Baik saudara, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, anggota polis bertugas 24 jam bagi memastikan masyarakat mematuhi pelaksanaan sewajarnya dihormati. Semoga kita sama-sama tabah berdepan dengan dugaan dan memberi kerjasama sebaiknya. Paparan berikutnya mengakhiri Berita TV9 malam ini. Saya Mazari Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam muhibah.